Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. 主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好，平安！ Izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Paskah. 祝你们大家复活节快乐！ Sekali lagi, Haleluya, Selamat 哈 Paskah. 利路亚，复活节快乐！ Kristus Yesus telah 主 bangkit. 耶稣基督他已复活了。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， lebih kurang selama 6 minggu ini kita sudah belajar banyak 我 hal. 们这6个礼拜以来，我们已经学了很多的事情。 Setidaknya ada 6 tema yang telah diberikan mengenai disiplin rohani. 我们学了有关灵命操练的6个主题。 Mulai dari bagaimana kita harus bertobat, berpuasa. 我们要悔改，我们要进食， Bagaimana kita berdoa dan kemudian berdiam diri mengutamakan 我 Kristus. 们要祷告，要来到上帝的面前安静自己。 Bagaimana kita merendahkan diri meneladani Kristus dalam melayani. 那么我们也要谦卑，我们要效法我们的主耶稣基督 Dan 怎 minggu 么样服侍。 kemarin kita belajar bagaimana kita bisa memberi secara yang terbaik bagi 然后 Tuhan. 上一个礼拜我们就学习我们怎么样将最好的献给上帝。 Saya yakin dan percaya, 我相信， jikalau kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, 那么如果我们认真的听这一系列的道， jikalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus, 如果我们让我们自己被圣灵来带领， maka setiap disiplin-disiplin rohani ini akan membawa kita menuju satu titik perubahan 那么 hidup. 领明的这一些操练呢，就会帮助我们经历一个生命的改变。 Oleh sebab itu sebelum kita lebih jauh, saya ingin mengajak kita bersama-sama meminta pertolongan Tuhan. 在我们继续讲之前呢，我们要求上帝的帮助， Mari kita sama-sama 我 berdoa. 们一起祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， sekali lagi kami datang di hadapan 我们 Tuhan. 再次来到你的面前。 Kami mengakui bahwa kami lemah secara daging, 我们真的软弱， tetapi iman kami telah Tuhan perbaharui. 但是主你已经更新了我们的信心。 Kami rindu untuk belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu. 我们渴慕来学习你的道理， Kami rindu agar kebenaran firman-Mu mengubah seluruh kehidupan 我们 kami. 渴慕主你的道能够改变我们的生命。 Namun sekali lagi kami tidak bisa sendiri. 主，我们自己是做不了的， Kami butuh tuntunan dan 我 pimpinan-Mu. 们需要你的带领。 Siapkan hati kami Tuhan. 主，求你准备我们的心， Siapkan pikiran kami 准 Tuhan. 备我们的思想， Agar ketika kami membaca firman-Mu, 好让当我们读你话语的 ketika 时 kami 候， merenungkannya, 当我们思考的时候， Tuhan sendiri yang akan bekerja memulihkan 主 kami. 你自己要动工来恢复我们， Dan Tuhan sendiri akan membawa kami berbalik dari cara hidup kami 并 yang 且 lama. 带领我们离开我们过旧的生命。 Dan tujuan hidup kami hanya satu, yaitu berjalan menuju 并且 Kristus. 呢，我们的目标只有一个，就是走向你，我们的主基督。 Berkatilah kami ya Tuhan, 主，求你祝福我们， agar kami bisa mendengar dan belajar kebenaran 让我 firman-Mu. 们可以聆听，也可以学习你的 Di 道。 dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠耶稣基督的名， kami berdoa, 我们祷告， kami memohon. 我们祈求， Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， saya ingin memulai perenungan pada hari ini dengan sebuah kisah yang sangat saya sukai dan saya tahu juga disukai sama penginjil Mika. 我要以我非常喜欢的一个故事，我也知道林一家传道也喜欢这个故事来开始我们今天早上的这个讲道， Yaitu sebuah kisah klasik tentang sejarah 3 就 kerajaan. 是很传统的那个故事，叫做三国。 Saya yakin setiap Bapak Ibu di tempat ini pasti sudah tahu apa itu sejarah 3我 kerajaan. 相信每一个弟兄姐妹们，你们知道所谓的三国， Ini adalah sebuah kisah di mana ada 3 penguasa terkenal di zaman Tiongkok kuno, mereka bersaing satu dengan yang 这 lain. 个就是在古代中国有3个伟大的领袖，他们彼此竞争， Ada Cao Cao, ada Liu Bei, ada Sun 有 Quan. 曹操，有刘备，也有孙权。 Berbeda dengan Cao Cao dan Sun Quan, 那曹操跟孙权， mereka memiliki modal politik yang besar. 他们有一个很大的这个政治本钱。 Mereka memiliki sebuah kesempatan yang besar yang mereka warisi dari para 他 leluhurnya. 们从他们的上一代领受了这个很大的这个政治力量， Tapi sangat berbeda dengan yang namanya Liu Bei. 可是刘备却是不一样。 Meskipun dia adalah seorang paman kaisar, 虽然他是一个皇叔， namun sejatinya dalam kehidupan sehari-hari dia hanya seorang penganyam sandal 但 jerami. 是实际上他每一天呢，只是一个制作草鞋的人。 Ia mulai dikenal karena dia membangun kekuatannya bersama dengan 2 saudara angkatnya, Guan Yu dan Zhang Fei. 他越来越出名，是因为他和他的2个干兄弟，就是关羽和张飞一起来这个努力。 Sekali lagi Liu Bei memulainya dengan sangat buruk sekali, dengan sangat susah 那 sekali. 么刘备一开始是非常的辛苦， Bahkan di suatu ketika dicatat bahwa Liu Bei hampir saja celaka dan mati dikejar oleh pasukan Cao Cao. 甚至有一次呢，当曹操的这个大兵来追杀刘备的时候，
Saudara-saudara, namun segala situasi buruk itu mulai berubah. 可是呢，这一切的这个情况开始改变。 Kapankah perubahan di dalam kepemimpinan Liu Bei? 什么时候刘备的这个整个政治的这个力量开始转变呢？ Yaitu ketika dia bertemu dengan seseorang yang bernama Zhuge Liang. 当他遇见一个人叫做诸葛亮， Perjuangan Liu Bei mengalami sebuah perubahan besar. 那么刘备的努力就经历一个很大的这个转变。 Perjuangan yang dulu begitu berat sekarang menemukan sebuah titik terang dan akhirnya Liu Bei menjadi salah satu penguasa dari 3 kerajaan dan menjadi seorang yang diperhitungkan sebagai raja negeri Shu. 那么从今以后呢，从此之后呢，刘备就成为一个这个强大的一个君王，并且呢，他三国之中是一个很有名的君王。 Pertemuan antara Liu Bei dan Zhuge Liang inilah yang kita sebut sebagai sebuah momen titik balik atau turning point. 那么刘备和诸葛亮的这个见面呢，就是所谓的转捩点。 Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan turning 什 point? 么叫做转捩点呢？ Saya mencoba mencarinya di beberapa situs. 那我从几个网页来寻说， Saya coba dapat ada definisi dari Google, dari Oxford, atau dari Merriam-Webster. 我从谷歌、从奥斯佛这个纽金也从这个韦伯斯帖这个词典找出来。 Secara sederhana ketiga definisi yang ditawarkan mengenai turning point itu merujuk kepada sebuah kesimpulan yang sama. 那么基本上呢，所谓的转捩点的意义是相同的。 Sederhananya turning point adalah sebuah momen di mana seseorang mengalami suatu perubahan yang sangat menentukan. 那么转捩点就是一个时间点，在那个时间点，一个人的生命他经历极大的改变。 Suatu perubahan yang akan mengubah jalan 那 hidupnya. 么这个改变，这个转变呢，就转变或者改变了他整个的人生 Dan 道路。 umumnya perubahan hidup ini akan mengubah hidupnya dari satu situasi yang begitu kritis menuju kepada suatu kehidupan yang jauh lebih baik. 那么他之前是处在一个非常为难、非常艰难的一个情况当中，可是经过转捩点之后，他就进到一个非常好的一个生活。 Bapak Ibu mungkin definisinya agak sulit ya. 可能这个定义比较难， Tapi sesungguhnya di dalam aspek kehidupan saya yakin setiap kita pernah mengalaminya 可是我 juga. 相信呢，在我们的日常生活当中，我们经常经历这件事情。 Mungkin turning point akan lebih mudah kita mengerti ketika saya berkata demikian. 可能呢，我们比较容易了解所谓的转捩点。如果这样子讲， Seseorang yang kemudian mengalami sebuah keterpurukan di dalam bisnis, kemudian yang dari hampir bangkrut, kemudian dia berubah menjadi bangkit kembali. 比如说一个人在做生意的时候，他快破产了，但是在一个时间点，他后来经历一个转捩点，他就这个复兴起来了。 Atau seseorang di dalam kehidupan keluarganya 或者一个人在他家庭生活里 yang 面， dulunya sudah hampir bercerai karena setiap hari marah-marahan, bertengkar satu dengan yang 或 lain. 之前他已经快走到离婚了，因为每一天都在吵架，每天都在打架。 Kini dipulihkan jadi 可 romantis. 是现在被恢复成为一个非常浪漫的情侣， Atau buat anak-anak muda berkaitan dengan cita-cita. 或者年轻人牵涉到他的这个梦想， Dari sebuah kegagalan untuk mencapai cita-cita dan mimpi yang dia 那么 inginkan. 他原来没办法达到他的梦想，他失败了， Kini sekali lagi dia bangkit berdiri dan berlari untuk mengejar setiap 那 cita-cita 么 yang 他 dia 再次 inginkan. 站起来，他就再一次追求他的梦想， Atau bahkan di dalam karakter. 或者在一个人的品格上。 Seseorang yang dulunya minder, malu, gak punya kemampuan, dan kini dia bangkit menjadi percaya 之 diri. 前他是一个非常自卑、非常没有自信心的人，但是现在他站起来了，他非常有自信心。 Setiap perubahan inilah yang kita sebut dengan momen titik balik atau turning point. 那么这个就是我们所说的转捩点。 Pertanyaannya adalah, 那么问题是， bagaimanakah di dalam aspek kehidupan rohani? 那么在我们的属灵生活里面如何呢？ Apakah di dalam aspek kehidupan rohani juga ada yang disebut dengan turning 那 point? 么在我们的属灵生活里面有所谓的转捩点吗？ Jawabannya tentu saja ada. 答案当然是有的。 Saudara-saudara, apakah yang menjadi penyebab turning point di dalam kehidupan spiritualitas setiap orang? 弟兄姐妹们，一个人的这个转捩点，属灵生活的转捩点的原因是什么呢？ Jawabannya sederhana, 这个答案很简单， yaitu pertemuan pribadi dengan Kristus, terutama dengan Kristus yang telah bangkit mengalahkan 就 maut. 是一个人与耶稣基督，就是那从死里而复活的耶稣基督的这个相会。或者 Mengapa 见面 pertemuan dengan Kristus bisa mengubahkan hidup? 为什么与耶稣基督的见面可以改变一个人的生活呢？ Karena Kristus adalah Allah itu 因 sendiri 为基督他就是上帝本身， yang mampu memulihkan dan mengendalikan seluruh kehidupan 他有 kita. 能力来改变我们的生命，他也有能力来
来带领我们的生命。 Hari ini kita akan melihat beberapa contoh tentang kehidupan murid-murid yang berjalan, bertemu, dan kemudian menjalani kehidupan bersama dengan 那 Kristus. 今天我们要看到有几个的门徒，他们跟随耶稣，他们跟着耶稣，而因此，就经历一个转捩点。 Dan kita akan melihat bagaimana turning point terjadi di dalam 我们要 kehidupan 看到他 mereka. 们的这个转捩点怎么样发生的。 Seluruh khotbah pada hari ini akan kita ambil dari Yohanes pasal 20 dan 21. 那么今天早上的整篇道都是取自于约翰福音20章和21章。 Dan kita akan fokus kepada kehidupan Maria, Thomas, dan 我 Petrus. 们要特别来注意玛利亚、多马和彼得的生活。 Mari kita mulai dari pribadi pertama, Maria 我们要 Magdalena. 先从玛利亚，抹大拉的玛利亚来开始。 Saya yakin nama Maria bukan nama yang asing bagi 我 setiap 相信 kita. 呢，玛利亚这个人的名字对我们来说不陌生。 Ia adalah salah seorang pengikut Tuhan Yesus. 他是一个跟随耶稣的人。 Kemungkinan besar nama Magdalena ditambahkan untuk membedakan dia dari Maria-Maria yang lain. 那么很可能加上这个抹大拉这个地方的名字，加在他的名字来，让他跟其他的玛利亚有这个分别。 Karena pada saat itu nama Maria adalah nama yang begitu umum diberikan kepada setiap anak 因为那个 perempuan. 时候呢，玛利亚这个名字是很普遍的 Namun 这个名字。 siapakah yang namanya Maria Magdalena ini? 那么到底玛利亚抹大拉的玛利亚是谁呢？ Saudara-saudara, sampai pada abad pertengahan, 直到中世纪的时候， Maria Magdalena sering sekali dikeliru atau secara keliru disalahpahami. 那么抹大拉的玛利亚呢，很多时候被误解。 Dia sering disamakan dengan Maria dari Betania atau bahkan disamakan dengan perempuan berdosa yang mencuci kaki 很 Tuhan 多人以为 Yesus. 她是伯大尼来的玛利亚，或者那给耶稣洗脚的这个玛利亚。 Tetapi sesungguhnya mereka adalah orang yang berbeda. 但事实上，他们是一个不一样的人。 Kekeliruan paham ini kemudian membawa orang mengerti bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang perempuan berdosa, seorang pelacur, seorang pezina yang 那 bertobat. 么这样子的误解呢，让大家对于玛利亚这位玛利亚的理解就错误了，以为她是一个犯罪的玛利亚。 Namun sekali lagi, siapakah Maria 可是 Magdalena? 到底这位抹大拉的玛利亚是谁呢？ Siapakah dia menurut kesaksian Alkitab? 那么她自己是谁呢？ Saudara-saudara, Alkitab tidak memberikan begitu banyak keterangan tentang Maria 那么 Magdalena. 弟兄姐妹们，圣经呢也没有很多记载关于这个抹大拉的玛利亚。 Tetapi ada beberapa kisah yang dicatatkan tentang Maria. 可是关于玛利亚这个人呢，有一些的记载。 Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 menceritakan tentang pelayanan Yesus dan berkaitan dengan Maria. 然后路加8章13节呢，1到3节讲到关于耶稣和玛利亚的这个服饰。 Setelah Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari desa ke 那 desa, 么耶稣周游整个乡之后呢， setelah ia melayani begitu banyak orang, 他服侍许多人之后呢， maka di dalam pelayanan Yesus itu terdapat beberapa perempuan yang berjalan bersama dengan 那 dia. 么在耶稣的服侍当中呢，有几个妇女跟他一起走。 Dan di ayat kedua disebutkan dengan jelas bahwa salah satu perempuan itu adalah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 那么在第2节很清楚的告诉我们呢，那种有称为抹大拉的玛利亚，曾有7个鬼从她身上赶出来。 Injil Lukas menerangkan bahwa Maria adalah seorang yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. 那么路加福音告诉我们，抹大拉玛利亚呢，她是一个曾经被主耶稣救过的人。 Karena pertolongan itu Maria kemudian dibebaskan dari 7 roh jahat yang selama ini membelenggu 因 kehidupannya. 为主耶稣这样子的救他，所以他就可以脱离7个鬼。 Pengalaman istimewa ditolong dan dibebaskan dari 7 roh jahat ini membuat Maria kemudian menjadi pengikut Kristus yang setia. 那么因为他曾经被主耶稣救过，所以他就更宠耶稣。 Dan bukan hanya itu, 那不但如此， Maria Magdalena dikatakan menjadi seorang pendukung setia pelayanan Kristus. 那么抹大拉的玛利亚，她是一个很忠心的这个支持者。 Kalau kita melihat ayat kedua dan ayat ketiga, 那么我们看第2、第3节呢， maka kita akan menemukan Maria Magdalena terhitung bersama dengan Yohana, istri Kuja, bendahara Yohanes, Susana, dan perempuan lain. 我们就看到在这里呢，抹大拉玛利亚的名字跟这个约尔拿、跟这个苏珊娜，还有这些妇女的这个名字并列。 Mereka adalah perempuan-perempuan yang melayani Kristus bersama dengan murid-muridnya di dalam seluruh rombongan itu melalui kekayaan mereka. 他们和这些妇女们，他和这些妇女们在一起，以他们的这个金钱来支持耶稣的服饰。 Jikalau Maria Magdalena adalah seseorang yang bisa menyokong pelayanan Tuhan Yesus melalui kekayaannya, 那么，如果抹大拉的玛利亚她能够用她的这个钱财来支持耶稣的服饰， maka kekeliruan menganggap bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan rendah yang menjajahkan dirinya,
itu kita boleh kesampingkan. 那么我们这样子就可以理解，他其实就不是那个很多人以为被奸的玛利亚， Saudara-saudara, ini adalah tokoh pertama. 这是第一个人。 Mari kita lihat tokoh yang kedua. 那么第二个人呢？ Siapakah yang tidak mengenal Thomas? 那么多马是谁呢？ Thomas adalah salah satu murid dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang memiliki sebuah karakter yang sangat unik. 那么多马是主耶稣12个门徒当中的一个，他的这个个性，他的品格是非常的特别。 Mengapa demikian? 为什么呢？ Karena Thomas adalah salah satu murid yang selalu mencoba menggunakan akalnya atau logikanya di dalam memahami segala 因 sesuatu. 为呢，多马这个就是专门使用他的这个逻辑来了解一切。 Coba kita lihat pengalaman Thomas yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. 我们看多马在这个福音书里面的记载， Yohanes 11 ayat 16 mencatat perkataan Thomas untuk pertama sekali di dalam kitab Injil. 那么约翰福音11章16节记载多马的第一句话，被记载的第一句话。 Dikatakan demikian, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. 那么多马在这边对他的这个其他门徒们说：“我们就和他一起死吧。 Ini adalah perkataan Thomas yang dicatat. ”这个就是被记载下来的这个多马的话。 Pertanyaannya kenapa Thomas bisa tiba-tiba ngomong, marilah kita pergi bersama-sama untuk mati bersama-sama dengan dia. 那么问题是为什么多马突然间和其他门徒们说：“我们就也去和他同死吧。 Untuk memahami ini kita harus tahu konteks dalam Yohanes pasal 11. ”我们要了解约翰福音11章在讲什么。 Pada saat itu salah seorang sahabat Kristus yang bernama Lazarus baru saja meninggal. 那么那个时候呢，主耶稣就很好的一个朋友，很亲爱的一个很熟的一个兄弟，叫做拉撒路，他刚过世。 Dan kemudian apa yang terjadi? 那么后来怎么样呢？ Tuhan Yesus berkata, ayo kita pergi kembali ke Yudea. 主耶稣说：“我们回到犹大去，有大地去吧。 Hal ini tercatat di dalam beberapa ayat sebelumnya, yaitu di ayat ke-7 dan ayat ke-8. ”就在第7节、第8节记载。 Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. 那么主耶稣对他们说：“我们回到犹太去吧。 Pada saat itu murid-murid lain berkata, ”那个时候，其他门徒们就说 Rabi yang artinya guru. 拉比亚，意思就是说父子。 Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba untuk melempari engkau dan masih maukah engkau kembali ke sana? 犹太人进来要拿石头打你，你还要往那里去吗？ Di sini kita melihat Thomas adalah seorang pemikir. 那么我们看到在这里多马他是一个思想家。 Kalau murid lain semuanya sudah takut mati, 如果其他的门徒们他们就已经怕死了， Thomas berbilang, 多马说 kalau Tuhan Yesus ngajak kita ke sana, 如果主耶稣要我们去， ya sudah kita siap-siap mati 我 bersama-sama 们 dengan 就 dia. 跟他一起去吧， Wajar kan? 这很正常。 Kan sebelumnya kita udah mau dilempar batu. 我们之前就已经要被用石头打死了， Kalau nggak siap mati ya jangan ke sana. 如果我们还没有准备好心，我们就不要去那边吧。 Kita bisa melihat bagaimana kesaksian Yohanes mengenai karakter Thomas yang unik. 那么我们可以从约翰的记载来看出这个多马非常特别的这个个性。 Kembali ke Yudea, tempat di mana Yesus hendak dirajam. 回到犹太地，就是耶稣将要被人用石头打死的那个地方。 Konsekuensi logisnya ya siap-siap untuk mati. 意思就是说，我们要准备信来死。 Tapi ini bukan satu-satunya kesempatan di mana Thomas dicatat. 那么这个不是唯一的这个记载。 Yohanes 14 ayat 5 juga mencatat perkataan Thomas yang lain. 约翰福音14章第5节记载多马其他的话。 Di sana dikatakan Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan kami nggak tahu kamu mau pergi kemana, jadi bagaimana kami bisa tahu jalan ke sana? 在这里，多马对主说：“主啊，我们不知道你要往哪里去，怎么知道那条路呢？” Sekali lagi, apakah konteks daripada bagian ini? 那么这一句话的这个上下文是什么呢？ Yohanes 14 merupakan sebuah kata-kata penguatan atau penghiburan yang Tuhan berikan kepada 那么约 murid-muridnya. 翰福音14章，主耶稣在那边安慰他的门徒们。 Di dalam ayat 1 sampai ayat ke-4 Tuhan Yesus berkata, kamu jangan takut, kamu jangan gelisah 在 murid-muridku. 第1节到第4节，主耶稣告诉他们说：“你们不要忧愁， Percaya kepada Allah, percayalah kepadaku. 你要相信上帝，也要相信我。 Saya akan pergi ke rumah Bapakku dan aku akan menyiapkan segala sesuatu buat 我 kamu. 将要回到我父的家，我在那边将要为你们准备一切。 Dan aku akan menyiapkan semua itu dan membawa kamu pergi ke 我 tempatku. 回到哪边将要准备一切，并且要回来带你们去我的地 Dan 方。 lihat di ayat ke-4. 看第4节， Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. 主耶稣说：“我往那里去，你们知道那条路。”
Dan apa yang jadi respon Thomas itulah yang dicatat dalam ayat kelima. 那么第5节，多马就回应他 Gimana caranya kami tahu? 主，我们怎么知道呢？ Kamu kemana aja kami nggak tahu. 你去哪里我们都不知道， Gimana kami bisa tahu jalan ke 我们怎 sana? 么知道往那个地方的那一条路是哪里呢？ Sekali lagi, bisakah kita melihat karakter Thomas? 我们可以看到多马的个性吗？ Dia merupakan seorang pemikir apa 他 adanya. 是一个很单纯的思想家， Kalau guru kamu suruh kami pergi ke satu 你 tempat, 叫我们去一个地方， kasih tahu dong jelas di mana 你 tempatnya. 告诉我们那个地方是哪里， Gimana jalannya ke sana? 往那个地方的那一条路哪里呢？ Kalau kamu hanya berkata kemana aku pergi, kamu pasti tahu jalan ke sana, itu kami bisa tersesat. 如果你只是说我往那里去，你们知道，你们也知道那条路，我们会走迷了。 Sekali lagi, dapatkah kita melihat bahwa Thomas adalah seorang pemikir? 我们可以看到多马是一个思想家了吗？ Bagi Thomas, segala sesuatu itu sederhana. 对多马来说，每一件事情都很简单， Ada sebab, ada akibat. 有原因，有后果。 Kalau ada sesuatu yang hendak dikerjakan, maka ada konsekuensi logis di depan semua apa yang akan dikerjakan. 那么一切的背后都有它的原因， Sangat simpel. 那么很简单。 Dan tokoh yang ketiga adalah 第三 Petrus. 个人物就是彼得， Ini adalah tokoh yang paling populer dibandingkan seluruh tokoh-tokoh yang ada. 那么彼得是比其他的人物是最有名的。 Dia juga dikenal dengan sebutan Simon atau Kefas di sepanjang Alkitab. 那么在整个圣经里面，他被称为彼得，也是记法。 Meskipun dia sangat populer dan terkenal, tapi pada mulanya dia adalah seorang nelayan di Galilea. 虽然他是一个很有名的人，可是他原来是加利利的一个渔夫。 Berbeda dengan Maria dan Thomas yang ceritanya hanya secuil-secuil di dalam seluruh kitab Injil. 那么跟玛利亚、跟多马的这个故事又是不一样的。 Kita dapat menemukan kisah antara Petrus dan Kristus bertebaran di sepanjang kitab 那 Injil. 我就会看到呢，关于彼得的记载是遍满了整卷福音 Salah 书。 satu hal yang paling menarik dari Petrus 那 adalah 么彼得很有趣的事情就是， dia adalah seorang pribadi yang berani mengambil resiko. 那么他是一个很勇敢来这个面对危险的人。 Dan hal itu ia tunjukkan ketika dia mengikuti Kristus. 那么当他跟随耶稣基督也是如此， Dia meninggalkan segala sesuatu. 他离开了一切，放下了一切。 Apa yang dia 那 tinggalkan? 么他所放下的是什么呢？ Minimal pekerjaannya sebagai nelayan. 那么至少他的这个渔夫的这个身 Seluruh 份， harta bendanya. 他所有的财产， Bahkan dia juga meninggalkan keluarganya. 甚至他也放下了他的家庭， Ia tinggalkan ayahnya. 他离开了他的父亲。 Masih ingatkah kita pada awal pertemuan Kristus dan Petrus? 然后还记得主耶稣和彼得一开始见面的时候吗？ Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. 那么主耶稣医治这个彼得的岳母。 Kalau ada ibu mertua, kemungkinan besar Petrus 如 menikah. 果他有岳母，意思就是说他结婚， Atau mungkin juga dia memiliki anak. 或者很可能他有孩子。 Dan dia meninggalkan semua itu karena dia menguatkan, mengomitmenkan hatinya untuk mengikuti 他 Kristus. 放下了一切，因为他坚定自己的心智来跟随耶稣。 Dan tekadnya untuk berani meninggalkan segala sesuatu dicatat dalam Matius pasal 19 ayat 他放 27. 下一切的这个心智被记载在马太福音19章27节。 Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, 彼得回答主耶稣这样说 kami telah meninggalkan segala sesuatu. 我们放下了一切， Kami meninggalkan segala sesuatu dan mengikut 我 Engkau. 们放下了一切，我们跟随你。 Jadi apakah yang akan kami 那 peroleh? 么我们所得的是什么呢？ Saudara-saudara, Petrus adalah pribadi yang berani meninggalkan segala sesuatu untuk sosok yang ia 弟 hormati. 兄姐妹们，彼得勇敢放弃一切，为了他所尊敬的这个人。 Dan ini yang membuat Petrus begitu berbeda di antara murid-murid 那么 yang 就是因 lain. 为这件事情呢，彼得和其他的所有的门徒们是不一样。 Maria, Thomas, dan 玛 Petrus 利亚、多马和彼得， mewakili murid-murid yang pernah mengalami kehidupan bersama-sama dengan 这 Yesus. 三个人都是跟过耶稣的人， Mereka berjalan dengan Yesus. 他们与耶稣同行， Mereka belajar dengan Yesus. 他们效法耶稣， Dan mereka melayani bersama-sama 他 dengan 们 Yesus. 和耶稣一起服侍。 Ishak secara pribadi yakin dan percaya. 以撒自己非常的相信， Mereka sangat menghormati. 他们是非常的尊敬耶 Mereka 稣， sangat menghargai dan mengagumi. 他们非常的这个敬佩耶稣， Mereka sangat-sangat mengasihi Yesus dari lubuk hati mereka yang 他 paling 们 dalam. 非常的爱耶稣。 Namun kini mereka berada dalam titik kritis yang paling dalam. 可是呢，如今他们却落在一个
他们生命中的低谷。 Satu titik kritis yang paling dalam bukan hanya di dalam kehidupan, tetapi juga di dalam spiritual iman mereka. 不单是在他们的生活里面，而且也是在他们的灵命上。 Mengapa? 为什么呢？ Karena Kristus yang mereka kasihi kini sudah tiada. 因为他们所爱的耶稣基督已经没有了，已经过世了。 Kristus yang mereka cintai kini sudah 他 tiada. 们所爱的基督已经没有了。 Dapatkah kita menyelami kesedihan Maria 我们可以明白玛利亚的这个难过吗？ ketika dia melihat Yesus yang pernah membebaskannya, yang pernah menyembuhkannya, yang pernah menyelamatkannya, 他看到那曾经救过他的耶稣，曾经医治过他的耶稣， kini bergantung seolah-olah tidak berdaya di atas kayu salib. 那如今却挂在木头上，这个十字架上无能为力。 Pribadi yang dulu dia kagumi, yang menjadi penyelamat dirinya, sekarang seolah-olah tidak 之 berdaya. 前他所敬佩的这位上帝，那如今却成为一个无能为力的人。 Dapatkah kita menyelami pemikiran Thomas 我们能不能理解多马的思想呢？ yang selama ini dia melihat Yesus menjadi pusat daripada segala pertanyaan hatinya? 他之前有任何一个问题都问耶稣， Ketika dia mengalami segala kebingungan, Kristus adalah pusat jawaban 当 segalanya. 他面临一切的困惑，他都可以来到耶稣面前得找答案。 Namun kini gurunya sudah tiada 但如 lagi. 今他的师傅却不在了， Tiada lagi yang bisa mengajarinya. 再没有人能教他， Tiada lagi yang bisa menjawab segala pertanyaan akan akal yang dia miliki. 再没有人能够回答他思想的这个问题。 Atau dapatkah kita menyelami perasaan Petrus 或者我们是否能够理解彼得的心情？ ketika ia tersadar 当他后来醒悟过来了， Mesias yang ia rindukan, 他所渴望的弥赛亚， Mesias yang kuat, 那强壮的弥赛亚， Mesias yang akan membebaskan Israel daripada penjajahan dan penindasan 就是 bangsa 想 lain. 要救以色列脱离其他国的这个占领的弥赛亚， Mesias yang baginya Petrus meninggalkan 就 segalanya. 是为了这位弥赛亚，彼得放下一切。 Apa yang kini ia peroleh? 那如今他却得着什么呢？ Tidak ada. 没有。 Mesias itu kini telah ada di atas kayu 那 salib. 么这位弥赛亚如今却挂在木头上， Tidak ada lagi harapan, 再没有希望了， tidak ada lagi perjalanan, 再没有所有的这个所谓的路程， tidak ada lagi cerita, 再没有所谓的故事， tidak ada lagi perbuatan-perbuatan ajaib yang akan dilakukan. 再没有什么神迹奇事了， Tiada lagi. 再没有了， Semuanya sudah berlalu. 所有的都已经过去了。 Kristus sudah tergeletak di depan mereka. 主基督就已经躺在他们面前了。 Kesedihan mereka memuncak. 那么他们心里非常的难过， Akal pikiran mereka tidak lagi bisa mentolerir apakah yang sesungguhnya terjadi. 那么他们的逻辑再没办法理解到底发生了什么事情， Mereka mengakui kekalahan mereka. 他们必须承认他们的失败， Semua sudah berakhir. 一切都已经结束了。 Namun puji syukur kepada 可 Tuhan. 是呢，非常的感谢上 Sekali 帝， lagi puji syukur kepada 再一次 Tuhan. 的说，非常的感谢上帝。 Ternyata Kristus di atas kayu salib itu bukanlah akhir daripada 原 cerita. 来主耶稣基督在十字架上，那并不是一切的结束。 Pada hari yang ditentukan, pada hari pertama minggu itu. 那么在那个礼拜的第一天， Haleluya, Kristus bangkit. 哈利路亚，耶稣基督他复活了。 Sekali lagi, Kristus Yesus sudah 我再 bangkit. 一次的说，主耶稣基督他已经复活了。 Gempa bumi yang dahsyat. 那么有大的这个地震， Malaikat turun dari 有 sorga. 天使从天上降临， Batu terguling. 有大块的石头被滚过去了。 Kain peluh tergulung. 那么那个包裹耶稣的布已经被解开了， Serta kubur kosong. 并且那个坟墓也已经空了。 Apakah arti semua 那么 ini? 这一切的意思是什么呢？ Semua ini hanya membawa kepada satu 那么这 kesimpulan. 一切只是让我们明白一件事情， Kepada satu kebenaran. 明白一件真理， Bahwa Kristus Yesus telah 就是 bangkit. 主耶稣基督他已经复活了。 Kristus Yesus mengalahkan maut. 耶稣基督他已经战胜死亡了， Tidak
ada yang dapat menaklukkan 在 Kristus. 没有任何一件事情能够捆绑耶稣。 Sebaliknya kebangkitan Kristus menaklukkan segala sesuatu yang 反而 ada. 耶稣的复活战胜了一切的事情。 Lalu apa arti kebangkitan Kristus bagi 3 murid ini? 到底耶稣的复活对这3位门徒来说是什么呢？ Yohanes 20 ayat 18 mencatat. 约翰福音20章18节记载说， Ketika Maria masih 当 bersedih. 抹大拉玛利亚在那边非常难过的 Ketika 时候， murid lain sudah pergi meninggalkan kubur yang 当 kosong 他 itu. 那些门徒们已经离开那空的坟墓的时 Maria 候， Magdalena masih di sana menangisi 抹大拉的 Kristus. 玛利亚还坐在那边哀哭。 Ia bertemu dengan 2 malaikat. 他遇见2位这个天使， Permintaannya cuma satu. 他的要求只有一件： Di manakah Kristus? 耶稣基督他在哪里呢？ Kembalikan kepadaku. 把他还给我吧。 Bahkan ketika Kristus datang secara pribadi bertemu 甚 dengan 至当 Maria. 耶稣基督亲自来见玛利亚的时候， Maria di dalam ketidaktahuannya dan ketidakpengenalannya. 玛利亚在她的无知当中， Ia berkata, kembalikan Kristus 她对耶稣 padaku. 基督说：“把耶稣还给我吧。” Kesedihan yang begitu dalam membuat dia berputus asa. 他非常的难过，以至于他就失望了。 Tetapi tiba-tiba orang itu berkata, 可是突然间，那个人说 Maria,：“ 玛利亚， Rabuni. 拉比。” Seketika itu mata Maria terbuka. 从那个时候，玛利亚的眼睛就被打开了。 Seketika itu ia melupakan segala kesedihannya. 就在当时，玛利亚就放下了她一切的这个上心， Ia bersegera ingin memeluk Kristus. 她很想赶快抱耶稣， Tapi Kristus berkata, stop, 但是主耶稣说：“不要， jangan dulu. 千万不要。 Tetapi kamu harus pergi katakan kepada 但是 murid-murid. 你要先回去告诉门徒们， Beritakanlah itu. 告诉他们传讲这件事。 Pertemuannya dengan Kristus membuat Maria bangkit. 那么与耶稣的这个见面，让玛利亚再兴起来， Ini 站 menjadi 起来。 sebuah momen titik balik, turning point bagi 那 Maria. 么这个就是玛利亚的转捩点。 Kesedihannya berubah menjadi sukacita. 那么她的这个难过，她非常难过的心就变成一个喜乐的心了。 Keputusasaannya berubah menjadi 她 pengharapan. 的失望已经变成有希望了。 Tidak peduli para murid akan percaya atau tidak. 不管门徒们信不信， Tidak peduli orang akan melihat dia berlari seperti orang gila atau tidak. 不管门徒们看到他在那边奔跑像不像一个疯人， Injil Markus mencatat, 那么马可福音记载， Maria kini hanya berlari. 玛利亚她在那边奔跑， Dan dia terus berlari. 她继续的奔跑， Hanya dengan satu tujuan. 只有一个目的， Secepat mungkin menemui murid-murid yang 赶 lain. 快的见到其他的门徒。 Serta dengan sukacita dia berkata, 他非常欢喜快乐的对他们说 Aku telah melihat：“ 我 Tuhan. 已经看见了主耶稣， Aku telah melihat 我 Tuhan. 看到了主， Aku telah melihat Tuhan." 我看到了主。” Saudara-saudara, sebuah perubahan besar terjadi 弟兄 bukan? 姐妹们，有一个很大的转变发生了。 Ia yang dahulu sedih, 他之前是一个非常难过的人， kini bangkit. 如今站起来 Ada 了， sukacita yang besar. 那么有一个很大的喜乐。 Sebuah keputusasaan diubah menjadi sukacita dan 一 tari-tarian. 个失望的人，后来被改变成为一个有喜乐的人。 Pertemuannya dengan Kristus yang telah bangkit dari 他 maut 与耶稣基督见面的那个时刻， telah mengubah Maria. 已经改变了玛利亚。 Dan seluruh kitab mencatat 所有的书卷都记 dia 载， adalah pemberita Injil kebangkitan Kristus yang perdana bahkan kepada rasul-rasul yang akan memberitakan Injil ini kepada seluruh dunia. 他是传讲耶稣基督从死里复活的第一个人，就甚至传给那一些将要传给全世界的这个 Sungguh 门徒们， perubahan yang dahsyat bukan? 实在是一个很大的转变。 Lalu apa yang terjadi dengan Thomas? 那么多马怎么样呢？ Di dalam Yohanes 20 ayat 25 dicatat. 在约翰福音20章25节那边记 Maka 载， kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. 那么门徒们告诉他说：“我们看到了主。” Tapi Thomas bilang, 但是多马说 sebelum aku melihat dan aku mencucukkan jariku,：“ 在我亲眼看之前，并且把手放在他的钉痕上， mikir, 要先想， mikir. 先想， Sekali-kali aku tidak akan percaya. 我绝不会相信。” Tipikal logika Thomas muncul lagi. 这个是多马思想的这个性格又在出 Bagaimanakah 现。 mungkin mereka percaya pada hal yang gak masuk 他 akal? 们怎么可能相信一件不合逻辑的事情呢？ Ini bukan dongeng. 这个不是这个小说， Ini bukan cerita 这个 dongeng. 不是童话故事， Bagaimana mungkin mereka hendak menipu aku? 他们怎么可能要骗我呢？ Apakah mereka sedang mengolok-ngolok aku? 他们在
这个戏弄我吗？ Apa mereka sedang hendak menghina 或 aku? 者他们在轻看我呢？ Sedang aku sendiri telah mendengar dan melihat bagaimana Kristus telah tiada. 事实上，我自己已经亲眼看过耶稣死了。 Bagaimana mungkin aku bisa terima pernyataan olok-olokan seperti 我 ini? 们我怎么可能领受这样子的一个说法呢？ Sekali-kali aku tidak akan 我 percaya. 绝不会相信你的。 Namun Yohanes 20 ayat 27 sampai 28但是 mencatat. 约翰福音20章28节记载， Tuhan Yesus datang dan berkata kepada Thomas, 主耶稣亲自来对多马说 Mas, 多马， taruh jarimu di sini. 把你的手放在我的钉痕上， Lihat-lihat, 你看看， cucukin. 你放进去。 Kalau kamu sudah lakukan, 如果你已经做了， jangan tidak percaya, 千万不要再不信我， tapi percayalah. 但是你要信。 Perkataan itu langsung menghujam hati Thomas. 然后这句话就插在他的心上， Langsung menggedam semua pemikiran dan nalar 把 logikanya. 他所有的逻辑思想都给打碎了。 Seketika itu ia langsung berespon. 就在那个时候，他就立刻回应了。 Ya Tuhanku, ya Allah. 他说：“我的主啊，我的神。 Ia tidak lagi berargumen. ”他不在那边辩论， Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi dengan pemikirannya. 他不再理睬他的思想， Dia tidak lagi peduli dengan konsekuensi logisnya. 他不再理解，他不再在乎那一些逻辑。 Kini Tuhan ada di depan. 我的主在我面前， Yang hanya dapat ia katakan adalah, 我能说的就是： ya Tuhanku, ya Allah. 我的主啊，我的神啊。 Akal pemikiran Thomas. 多马的逻辑思想， Konsekuensi logis yang ia banggakan. 那么他所跨的这个逻辑， Kini semuanya diubahkan. 那么上帝都改变了一切， Semuanya ditaklukkan di bawah Kristus yang telah bangkit. 所有的这一切都放在复活的耶稣脚前。 Hidup Thomas berubah. 多马的生活改变了。 Menurut catatan-catatan Bapak Gereja, 那么根据这个教父们的这个记载， Rasul Thomas yang awalnya peragu 使徒多马他之前是一个怀疑， karena terus menggunakan akal 他 sehatnya. 一直使用他的思想， Kini ia tidak lagi mengandalkan akal 他如 sehatnya. 今就不再依靠他的逻辑思想。 Sekalipun ia tahu memberitakan Injil, konsekuensi logisnya adalah mati secara 虽 martir. 然他知道他传讲这个福音，他将要死， Ia 他将 tidak 殉 lagi 道， peduli 他不再理这一些， karena 他不 dia 再理 sudah 睬， memiliki sebuah pegangan 因 yang 为 lain. 他拥有了一个这个保障。 Kebangkitan Kristus menaklukkan segala pemikiran. 这个主耶稣基督的复活，就战胜了他一切的逻辑上 Ya 的怀疑。 Tuhanku, ya Allahku. 我的主，我的神。 Dengan iman seperti itu ia pergi sampai ke dataran India. 那么他凭着这样子的一个信心，他往印度去， Ia mengabarkan Injil di sana. 他在那边传讲福音， Dan sampai akhirnya ia menghembuskan nafasnya sebagai martir karena ditombak oleh lembing. 直到在那边他殉道而死。 Pertemuannya dengan Kristus sungguh-sungguh membawa Thomas untuk bersiap dan pergi mati bersama-sama dengan 那么 Yesus. 与耶稣基督的见面，让他可以坚定心志来，甚至为耶稣基督传讲福音，并且死。 Namun kali ini berbeda. 可是呢，这一切不一样。 Ia kali ini sudah tahu bagaimana pergi di mana Kristus Yesus berada. 但是如今他却真的知道主耶稣在哪里，他的确也去了耶稣基督所在之处。 Thomas sudah tahu jalan ke sana. 多马知道了往那条路， Saudara-saudara, 往 lalu 那个地方的 bagaimana 那一条路。 yang terjadi dengan Petrus? 那么彼得如何呢？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， Yohanes 21 ayat 17 mencatat. 约翰福音21章17节记载说， Setelah Petrus menyangkal Yesus, 这个彼得否认耶稣之后， setelah Yesus bangkit, 那么耶稣复活之后， Yesus menemui Petrus dan bertanya, 那么这个主耶稣就见彼得，问他说 apakah engkau mengasihi aku? 你爱我吗？ Dan untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3次问彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我吗 Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 主说：“你要牧养我的羊。 Tuhan Yesus menyadari Petrus yang ada di hadapannya kali ini adalah Petrus yang berbeda. ”主耶稣知道这一次站在他面前的彼得是不一样的彼得。 Petrus yang dulu arogan dengan kesombongannya, dengan sesumbarnya, dengan banyak bicaranya, kini-kini telah mengakui kelemahan dan kekalahannya. 他之前原本是一个很爱夸口的人，他如今却承认了自己的失败。 Tatapan Kristus ketika ayam berkokok di malam itu. 就在当夜晚上，彼得否认耶稣的时候，耶稣却转眼看他， Sudah mengoyak seluruh kesombongan dan arogansinya. 已经
把他一切的骄傲都给打碎了。 Petrus yang sekarang sudah menyadari dia tidak sekuat yang ia pikirkan. 如今的彼得呢，已经明白自己不是像他想的那么强的一个 Ia 人了。 tidak sehebat yang ia impikan dan yang 他不是 bicarakan. 他所想所说的那么强的一个人。 Petrus mengakui kekalahan. 彼得他承认了自己的失败。 3 kali Petrus menyangkali Yesus. 那么彼得3次否认耶稣。 3 kali pula Kristus memulihkan Petrus dan menerima kelemahannya. 那么3次主耶稣接纳彼得的软弱。 Simon, anak Yohanes, 约翰的儿子西门， apakah engkau mengasihi aku? 你爱我吗？ Dengan ketakutan, dengan penuh kesedihan, Petrus menjawab, aku mengasihimu. 彼得非常的难过，对主说：“主，我爱你。” Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. 主说：“你要喂养我的羊。” Pertemuannya dengan Kristus mengubah kehidupan Petrus. 那么与耶稣基督的见面，改变了他的生命。 Petrus yang dahulu takut kematian kini menjadi berani. 之前怕死，如今却勇敢了。 Petrus yang dahulu kalah kini bangkit menjadi pemenang. 那么彼得他以前是失败者，如今却是得胜者。 Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 32 mencatat. 那么使徒行传2章32节记载， Ketika peristiwa Pentakosta terjadi, 当这个五旬节的这个事情发生， Petrus maju ke depan dan berkata dengan begitu bersemangat, 当圣灵降临的时候，彼得往前。 在众人面前勇敢地说 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 就是这位主耶稣基督，神叫他从死里复活。关于这件事情，我们大家都是见证人。 Petrus tidak lagi malu, 彼得他不再害羞， ia tidak lagi ragu, 他不再怀疑， ia tidak lagi takut akan kematian. 他不再怕死， Justru dalam segala keberaniannya dengan lantang ia berkata, 他很勇敢地这样子说 kami adalah saksi. 我们是见证人， Yesus telah bangkit. 耶稣他已经复活了。 Pertemuannya dengan Kristus mengubah 100% kehidupan 那么 Petrus. 与耶稣基督的见面，让他经历了一个极大的转变，彻底的转变。 Petrus menjadi berkat bagi begitu banyak orang. 然后呢，彼得就成为许多人的祝福。 Pertemuan pribadi Kristus yang telah bangkit telah mengubah kehidupan Maria, Thomas, dan Petrus dan begitu banyak murid lainnya. 那么见到复活的耶稣，改变了玛利亚、多马、彼得还有其他的门徒们。 Kalau kita melihat 如果我们看到， kesedihan berubah menjadi sukacita, 那么这个难过的心就变成喜乐的心， keputusasaan berubah menjadi pengharapan, 那么失望变成这个有盼望， logika diubahkan menjadi iman yang sejati, 这个逻辑就变成一个真诚的信心了， ketakutan berubah menjadi keberanian, 惧怕变成勇气， kekalahan diubah menjadi kemenangan di dalam 失 pemberitaan 败 Injil. 在福音里面就变成得胜了。 Jikalau Kristus yang bangkit bisa mengubah kehidupan 如果 murid-muridnya, 复活的耶稣基督能够改变门徒们的生 maka 命， hari ini saya mau katakan, 那么今天我要说， Kristus yang sama, 一样的耶稣基督， Allah yang sama, 同样的上帝， kebangkitannya dapat mengubah kehidupanmu dan 他 kehidupanku 的复 juga. 活能够改变你和我的生命。 Bagaimanapun keadaan kita pada hari 我们 ini, 今天的境况如何？ kritis apapun yang sedang kita alami hari ini, 我们所面临的任何这个危机， permasalahan-permasalahan yang sedang kita 我 alami 们 hari 所 ini, 面临的任何一个问题， itu semua akan dipakai Tuhan menjadi sebuah momen 上帝将要使用这一切成为一个转捩点， agar kita tidak lagi mengandalkan hidup kita, 让我们不再靠自己， kemampuan kita, 靠我们的力量， pemikiran kita, 靠我们的思想， perasaan atau 靠我们的 kehebatan 感情， kita. 靠我们的感觉，靠我们的力量。 Kita akan diubahkan untuk berpusat kepada Kristus. 上帝将要改变我们，让我们可以以基督耶稣为中心。 Saudara-saudara, kebangkitan Kristus dapat mengubah hidupmu 弟 dan 兄姐妹 hidupku. 们，主耶稣基督的复活，他能够改变你，也能够改变我。 Kehidupan kita yang dahulu adalah seteru-seteru Allah, 我们过去是以神为仇的人， kini 为 dapat 敌的人， diubah menjadi kesayangan-kesayangan 那么 Allah. 如今却能够成为蒙神所爱的人。 Berita ini adalah berita baik. 那么这个信息是一个好信息， Inilah berita Injil. 这个就是福音。 Dan jikalau hari ini engkau telah mendengarkan 那 berita 么如 ini, 果今天你已经领受也聆听了这个信息， jangan tahan dirimu. 千万不要一直保留在你的位置上。 Biarkan Allah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. 但愿圣灵大大在你身上动工。 Jikalau selama ini engkau datang ke gereja, engkau mendengarkan khotbah tapi belum sungguh-sungguh bertemu pribadi 如果 dengan 今 Tuhan, 天你来到教会来了很多年，但是还没有见过这位复活的上帝， ini adalah kesempatan.
今天就是这个机会了， Datanglah kepadanya. 你要来到他面前， Mintalah kepadanya. 你要求他， Masuklah Tuhan. 主你进来吧， Tolonglah 你 Tuhan. 帮助我吧， Aku orang 我 berdosa. 是一个罪人， Aku di titik kritis kehidupanku. 我是在我生命的这个低潮中， Aku tidak mungkin bisa selamat dari dosa-dosaku dengan kemampuanku sendiri. 靠我自己的力量能够脱离我的罪恶。 Katakan kepadanya, 你要对他说 temui aku Tuhan. 主，你来见我吧， Aku mau mengenal Engkau. 我要认识你。 Ketika engkau sungguh-sungguh mengatakan, 当你真真实实的 ketika 说， engkau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari kehidupan, 当你悔改的时候， Tuhan akan mengubah hidupmu. 上帝就会改变你的生活， Hidupmu tidak akan lagi sama. 你的生命将要不一样了。 Dan jikalau engkau sudah pernah menerima Tuhan, 那如果你曾经接受过主耶稣， tetapi pandemi ini telah mengubah imanmu, 但是这一次的疫情改变了你的信心， engkau tidak bisa lagi datang ke 你 gereja, 再没办法来到教 engkau 会， tidak bisa lagi berkumpul dengan 你再 saudara-saudara 没办 seiman. 法与主内的弟兄姐妹们聚在一起。 Engkau merasa terkungkung di rumah karena hanya bisa beribadah melalui internet. 你觉得你只是关在家里面，因为只是这个看这个参加上线的这个线 Engkau 上的 mulai 这个敬拜， kehilangan passion untuk datang 你开 beribadah. 始失去了来到教会的这样子的一个 Maka 热 hari ini 情。 saya kembali mau 那 mengingatkan, 么我今天再要提醒你， dia adalah Kristus yang sama. 他是一样的基 Ia 督， tidak pernah berubah. 他从来不改变过， Ia ada di tempat ini 他在这个地方， dan dia ada di rumahmu 他也 juga. 就在你的家里面。 Jikalau ia bisa memelukmu di 如果 tempat 你 ini, 能够在这个如果他能够在这个地方拥抱着你， ia juga dapat memelukmu di 他也能 rumahmu. 够在你的家拥抱着你。 Ia tetap Allah yang 他 menantikanmu 是等着你的上帝 dan，dia rindu untuk memulihkan. 他渴慕恢复你。 Jadi jikalau hati mulai dingin, 可是，如果你的心开始变成冷淡了， jikalau imanmu mulai lemah, 如果你的信心软弱了， kembali berbaliklah dan lihat kepada 你要 Kristus. 回转，你要再次仰望那复活的基督， Seperti ia menyebut nama Maria, 就像他称玛利亚的名字， ia pun akan memanggil engkau. 他也要称你的名字， Pulang nak, 回来吧， pulang nak. 你要回来吧， Aku tetap mengasihimu. 我仍然爱你。 Baik di rumah, mau di tengah pandemi, di situasi apapun, aku tetap Kristus yang bangkit. 不论是 bagimu. 在家中，在疫情中，在所有的地方，在任何情况之下，我仍然爱你，为你而复活。 Saudara-saudara, kalau engkau adalah pribadi-pribadi yang sudah mengenal dan tetap setia 弟 sama 兄姐妹们， Kristus, 如果你认识了耶稣，并且你也忠心跟随主， kebangkitan Kristus adalah kabar baik. 那么耶稣基督的复活是一个好 Oleh 消 sebab 息 itu。jangan tunda-tunda lagi. 所以再不要等了， Beritakanlah. 你赶快传出去， Kasih kabar baik ini kepada orang-orang yang mengasihimu 把这 dan 个 engkau 好消息 kasihi. 赶快传给别人听， Kepada suamimu, 告诉你的丈夫， kepada istrimu, 告诉你的太太， anak-anakmu, 告诉你的孩子， orang tuamu, mertuamu, setiap 告诉 sahabat-sahabatmu. 你的朋友们，告诉你的家人们， Dengan cara apapun, 你用任何一个方法告诉他们， beritakanlah Injil kepada 把这 mereka. 个福音传给他们听， Melalui perkataanmu, 透过你的这个传讲，你的话 kesaksian 语 hidupmu, 透过你的生活见证， kesalehan 透 hidupmu. 过你的生活的前长， Beritakan kepada 你 mereka. 要讲给他们听。 Ada Kristus yang telah mengubah 有一 hidupku. 个主叫做基督，他改变了我， Dan Kristus yang sama juga bisa mengubah kehidupan. 一样的基督也要改变你， Beritakan kepada mereka. 告诉他们听， Agar mereka memiliki kesempatan bertemu dengan Kristus yang 让 bisa 他们有这 mengubah 个机 hidup mereka. 会来见到能改变他们生命的基督。 Saudara-saudara, hari ini kita memperingati 弟兄姐 Paskah. 妹们，今天我们庆祝复活节， Kristus Yesus dapat mengubah hidupmu. 主耶稣基督他能够改变你的生命， Itu dapat mengubah hidupku juga. 他也能够改变我。 Tidakkah kita rindu agar berita ini diberitakan kepada banyak orang? 我们岂不渴望这样子的一个信息能够传给许多人听 Saya 呢？ berdoa, 我祷告， kiranya Jemaat Kaintong terus dibakar oleh sebuah semangat untuk memberitakan kabar baik ini. 但愿嘉应堂的会友们有这样子的一个热情，就是愿意传讲主的福 Karena 音， kabar baik ini layak untuk diberitakan. 因为这个好信息值得我们传讲。 Dan saya percaya, 我相信， jikalau kita memberitakannya, 如果我们传讲， tak peduli apapun hasilnya, 不管结果如何， Tuhan akan bekerja di dalam hati setiap 上 orang yang 帝 kita 将 beritakan. 要在我们所传讲的福音的那个人身上 Dan 动工。 kalau suatu hari dia kembali kepada Tuhan, 有一天，如果他回转归向神， Tuhan akan menghadap kita dan berkata, 上帝将要告诉我们： masuklah hambaku yang baik dan setia, 你忠心良善的仆人，你进到我这里来吧， dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. 你要进入我的欢喜当中。
Kristus bisa mengubah kehidupan kita. 基督能够改变我们的生命。 Pertemuan dengan Dia adalah turning point 与 kita. 耶稣基督的见面是我们的转捩点， Maukah engkau menerimanya? 你要领受它吗？ Maukah engkau mengingatnya? 你要纪念它吗？ Maukah engkau memberitakannya? 你要传讲它吗？ Kiranya Tuhan memampukan setiap kita. 但愿上帝帮助我们每一个人。 Sekali lagi, selamat Paskah. 我再一次的说，复活节快乐！ Haleluya, Kristus Haleluya. telah 主 bangkit. 基督他复活了。 Mari kita tundukkan kepala, kita 我 berdoa. 们低头，我们祷告。 Saya undang kepada penginjil Mika untuk memimpin kita di dalam doa. 主耶稣，我们要谢谢你，你的复活告诉我们，我们的生命是有希望的，伤心难过的会变成喜乐有盼望，怀疑你的会变成相信你的人，失败者会变成一个得胜者，就在他们见到你的时候。主，求你也帮助我们，但愿我们每一个人也能够见到你。在我们每一个人的境况当中，不论我们在难过当中，不论我们在怀疑的当中，不论我们在这个失败的当中，我们可以遇见你，并且因为遇见你，我们的生命经历一个极大的转变。教导我们主更多的仰望你，教导我们主在我们的生命因着仰望你，因着遇见你，我们可以经历更多的得胜。因此，我们可以更多的为你而活，更多的被你使用，好让透过我们的生活，透过我们的生命，我们周边的人都可以认识你。感谢主，我们今天可以庆祝你的复活。但愿你复活的大能大力常常随着我们，常与我们同在。谢谢主，听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名祷告，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 主祝福我们每一个人。